Kepalanya dipenggal dan ditanam di bawah konkrit. Tak lama kemudian, penduduk kampung pun mula diganggu. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Korang pernah tak Korang pernah tak dengar tentang korban Semah? Serius tak? Serius kan muka aku? Okey. Aku teringatlah masa aku kecil-kecil dulu kan. Mak aku dengan nenek aku ni suka menakut-nakutkan kita orang dengan kisah penyamun. Dia kata, kau jangan pergi main jauh-jauh, terutamanya kau ni perempuan. Kalau datang penyamun, bawa guni, simpan kau dalam guni, lepas tu dia bawa dekat kawasan pembinaan, penggal kepala kau, bubuh kepala kau dalam lubang konkrit untuk tanam tiang konkrit tu, lepas tu pacakkan tiang tu, hentak kepala kau sampai hancur. Kau nak? Dia orang selalu buat macam tu. Gempak tau cara dia orang menakutkan kita tu. Lepas tu kalau dengan adik-adik lelaki aku tu kan, ataupun adik-beradik lelaki yang lain, dia akan kata, engkau ni pula, dia kata dia akan simpan dalam guni, bawa hidup-hidup macam tu, lepas tu campak hidup-hidup ke dalam lubang konkrit tu. Yang sama juga, hentak badan kau dengan kepala kau dengan tiang konkrit tu, hancur sana. Kau tak takut ke? Betul, jangan nakal lah. Macam tu lah cara mak-mak dengan nenek-nenek tu menakutkan kita dulu kan, sebab kita suka main jauh-jauh, jauh daripada rumah, panggil-panggil tak balik. Macam tu lah. Apa kaitan cerita zaman-zaman kecil aku ni dengan korban Semah? Okey, kisah dia macam ni. Korban Semah ni sebenarnya ialah sebuah ritual yang digunakan oleh pihak tertentu yang mempercayai susah nak menyebut, yang mempercayai tentang perkara syirik macam ni, yang kononnya boleh melancarkan pembinaan sesuatu projek yang tergendala akibat gangguan makhluk halus atau penunggu. Dah macam pembaca berita pula. Waduhai. Sabar sekejap, ambil mood. Korban Semah, ritual-ritual juga. Okey. Syarat korban Semah ni ialah korban itu mestilah seorang gadis perawan dan kepalanya akan dipenggal dan ditanam di bawah konkrit, tiang konkrit tu. Okey, apa benda yang aku nak cerita ni? Cerita apa? Okey, sebenarnya macam ni. Ini tentang kisah hantu Janet. Dengar ya. Sebelum tu, aku macam potong steam juga. Korang baru nak excited cerita hantu. Sebelum tu, kita nak cakap pasal sejarah sikit. Aku nak menyentuh sikit pasal sejarah. Okey. Bila Sarawak ni menyertai Malaysia dalam tahun 1963, jadi Sarawak ni pun mendapat banyak limpahan projek dari negara-negara Commonwealth. Projek ni disalurkan melalui rancangan Colombo. Okey. Di antara projek terbesar pada ketika itu ialah pembinaan semula atau perluasan Hospital Umum Sarawak dan juga pembinaan Jambatan Satok. Di sinilah kisah Janet bermula. Apabila pembinaan Jambatan Satok dikatakan tergendala akibat gangguan makhluk halus. Jambatan Satok ni mula dibina pada tahun 1968. Selepas mendapat projek daripada rancangan Colombo ni lah. Jadi sebelum pembinaan Jambatan Satok ni, biasanya penduduk sekitar akan menggunakan perahu lah untuk pergi dari seberang ke seberang sungai. Dan lepas tu dia orang pun membina jambatan kayu pada ketika itulah untuk menggantikan perahu.
Sehinggalah pada tahun 1968 tu, setelah Sarawak ni menyertai Malaysia dan mendapat limpahan projek ni, barulah jambatan Satok yang besar dan gah seperti sekarang ini yang dekat Kuching tu, barulah jambatan tu mula dibina. Okey tak sejarah ataupun macam pembaca berita? Suka hati korang lah nak cakap macam mana. Okey, kita rehat sebentar dengan Hospital Umum Sarawak, pembinaan jambatan Satok. Apa kaitan dengan Janet dan siapa pula Janet? Janet. Siapakah Janet? Okey, Janet ni ialah seorang gadis Tionghoa yang pada masa itu dia bekerja dekat Hospital Umum Sarawak pada ketika itulah. Pada masa itu juga jambatan Satok sedang dibina dan dikatakan tergendala kerana gangguan makhluk halus atau penunggu. Maka pihak yang terlibat dengan pembinaan jambatan Satok ni pun mulalah mencari korban semah. Pada suatu malam, selepas habis bertugas shift malam sebagai jururawat, seperti biasalah Janet ni pun balik ke rumah dia dengan berjalan kaki dan melalui jambatan Satok yang lama, iaitu jambatan kayu pada ketika itu. Okey. Pada malam itulah Janet telah diculik. Janet diculik dan kepalanya dipenggal, kemudian ditanam di bawah konkrit. Okey, sebenarnya macam ni tau. Apabila dikatakan tergendala, sebenarnya apabila nak pihak yang terlibat dalam construction untuk membina jambatan Satok ni, okey, akan ada banyak pemasangan konkrit yang besar kan. Korang boleh tengok lah kalau korang tengok tiang-tiang jambatan tu kan. So pemasangan itulah yang tergendala. Okey, so jadi sebenarnya pada ketika itu bukanlah Janet seorang saja yang menjadi mangsa penculikan. Korang bayangkanlah kan, dalam setiap tiang konkrit dekat jambatan tu, dalam setiap tiang tu tertanamlah kepala manusia, gadis perawan yang tak berdosa. Korang pernah bayangkan tak? Korang lalu hari-hari kat atas jambatan tu, tanpa korang sedar kat bawah tu ada kepala, seolah-olah ada mata yang mematikan korang macam ni. Korang lalu malam-malam, korang tu tahu-tahulah sendiri, tu tak campur, macam tu lah. Tapi begitu ramainya yang menjadi mangsa pada korban semah pada ketika itu. Tetapi kenapa Janet yang begitu terkenal? Dan kenapa roh Janet ni bangkit dan menjadi hantu yang begitu popular pada waktu itu? Kenapa? Lighting aku ni memang tak bagus tau. Korang tengok macam muka aku putih, sini tak putih. Nanti orang ingat aku ni macam bubur tepung gomak. Sebenarnya actually kan, color ni sama. Cuba korang tengok lah. So maknanya bukanlah aku bubur tepung gomak, mungkin sebab terlindung dengan ni. Lepas tu lighting kamera ni tak bagus sebab aku pakai open kamera ni. Tak apalah, abaikan tu. Okey, apa tadi Janet? Okey, kenapa roh Janet ni yang bangkit dan mengganggu penduduk kampung? Bila Janet ni diculik, kepala dipenggal, lepas tu dijadikan korban, beberapa waktu kemudian mayatnya ditemui tanpa kepala, tubuh tanpa kepala lah. So of course lah, ibu bapa dia ni memang sangat marah, geram dan penuh dendam. Tapi tak tahu nak balas dendam kat siapa, sebab tak tahu siapa yang menangkap Janet dan membunuh Janet ni. Jadi mak bapak Janet ni pun membuat keputusan untuk mengebumikan Janet ni dalam persalinan warna merah. Kerana pada ketika itu, menurut kepercayaan orang Cina pada ketika itu, jika seorang anak gadis yang mati dibunuh dan dipakaikan persalinan warna merah, maka rohnya akan bangkit
untuk membalas dendam atau menuntut bela terhadap orang yang membunuhnya. Jadi inilah yang memang diinginkan oleh ibu bapa Janet. Sama kalau, jangan risau, okay? Aku tak berbuat penggomak. Tengok putih sama juga. Okey. Jadi Janet ni pun dipakaikan persalinan warna merah dan dikebumikan. Dan selepas itulah hantu Janet bangkit. Benar-benar bangkit sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Habis. Ni macam apa ni, pembaca berita ke apa ke, serius ke marah orang? Kata korang lah, aku nak buat lawak pun tak boleh ni sebab nak menyebut pesusah. Tapi korang sabar dulu. Okey, kita pergi ke next level. Roh Janet bangkit menjadi hantu dan suka merayau-rayau pada waktu malam di antara kampung Kude dan kampung Bintangmu. Dan bagi mereka yang pernah terserempak dengan dia, Janet ni dikatakan mengenakan persalinan warna merah sebagaimana ketika dia dikebumikan oleh ibu bapanya, dengan payung merah, kasut merah, baju merah, merah, mana? Baju merah. Baju merah. Apa yang menjerit tu? Jangan tu Janet, kau menjerit tu. Kau semangat. Kita stop sekejap. Itulah orang kata, orang pada ketika itu tak berani nak menyebut hantu Janet. Sebab aku ni sebut hantu Janet tu. Okey. Dikatakan dia ni kan bukan saja merayau-rayau pada waktu malam di antara kedua-dua kampung tu lah. Dia ni bahkan dikatakan suka menahan kereta yang lalu lalang pada waktu malam. Dia menahan kereta tu, minta ditumpangkan kat suatu tempat. Lepas tu bila sampai ke tempat tu, dia minta diturunkan. Selepas diturunkan, dia lesap dan meninggalkan bau busuk dalam kereta tu. Aku pun macam, kau dah tahu kisah tentang orang hantu yang dengan persalinan merah yang begini-begini. Tapi bila dia stop kau tengah jalan, kau tengah memandu tu, kau boleh lagi nak berani nak tumpangkan dia. Ya, aku pun tak faham lah. Mungkin dah kena pukau ke apa, aku tak tahulah. Sampai berpuluh-puluh aku ni tengok. Sebab kejut tadi kan. Okey. Dia bukan tu saja tau. Bukan setakat dia stop kereta yang tu minta ditumpangkan pergi satu tempat macam tu. Dia juga dikatakan ni suka menahan pemandu lelaki yang memandu seorang-seorang, terutamanya kalau dah dekat-dekat tengah malam. Yang lelaki memandu seorang-seorang tu dia tahan kat tepi jalan. Kang, jom kita tengok wayang. Lebih kurang macam tu lah. Dia cakap bahasa Melayu ke? Ataupun intonasi orang pada masa tu cakap macam tu ke? Tak adalah. Aku saja-saja je tu guna membayangkan dialog-dialog dia. Okey, so tak tahulah, tak ada pula diceritakan yang lelaki ni apa tu pergi dengan dia menonton wayang ke stop kereta. Okey, dia ajak nonton wayang pun pergi gede-gede pergi nonton wayang. Sebab si Janet ni masa hidup dia memang suka menonton wayang tengah malam. Jadi sebab itulah dia suka menahan lelaki ni untuk diajak menonton wayang tengah malam. Tapi kita tak tahulah kalau lelaki tu orang lelaki tu pergi juga tengok wayang dengan dia, memang akal letak kat lutut lah. Orang dah kecoh-kecoh pasal cerita hantu perempuan yang pakai guna payung kuning, payung merah, baju merah, kasut merah, dengan tengah-tengah malam stop kau tengah jalan ajak nonton wayang. Kau sendiri mau ingat lah, takkanlah kau pun nak gatal juga nak je. Je asal tengok perempuan cantik. Memang tak lah. Macam tu lah dia ni mengganggu orang. Tapi tak ada pula dengar kisah yang dia membunuh atau
dapat membalas dendam kepada orang yang membunuhnya tu. Tak ada pula cerita, mungkin cerita tu tak sampai ke versi kita lah, mungkin dah sudah lah juga, tak tahu. Cuma memang dia masa tu memang suka merayau-rayau, mengganggu. That's why lah penduduk sekitar tempat tu pada ketika itu nak menyebut namanya pun tak berani. Dan kisah dia ni memang popular tau, sehingga sampailah kat kawasan-kawasan lain di Sarawak, kawasan-kawasan pedalaman, dah sampai kat rumah panjang saya, rumah panjang aku pula. Rumah panjang aku pada ketika itu kan sebenarnya jauh dari Kuching, tapi cerita ni sampai juga kat kampung aku. Sebab apa? Disebabkan kisah ni memang terkenal lah pada masa tu. Biasalah, walaupun pada masa tu belum ada lah media sosial macam sekarang, smartphone, tapi kalau cerita-cerita hot ni memang cepat je tersebar. Macam tu lah kita ni, kadang-kadang kan mulut manusia ni kadang-kadang lebih hebat lah daripada penyampaian media sosial atau macam television ke semua. Macam tu lah kita manusia hebat kan. Tu Janet, tunggu tau, stop sekejap sebab aku ni dah kering tekak ni. Okey, ada lagi kisahnya ni, sabar dulu ya. Ni kan dia bukan setakat merayau-rayau di sekitar kampung tu, stop kereta yang lalu lalang. Dia ni bahkan dikatakan suka naik feri pada waktu malam, pergi dari seberang sungai ni ke seberang sungai ni. Lepas tu bila sampai kat seberang tu, dia lesap. Sama macam tadi lah, dia tumpang kereta dan diturunkan lesap. Lepas dia lesap tu, duit tambang yang dia bagi dekat operator feri tu akan bertukar jadi daun kering, ataupun duit palsu, duit kertas palsu Cina tu yang dia orang gunakan pada upacara ketika upacara kematian. Jadi duit tambang yang dia bagi tu bertukar jadi benda tu lah. Aku pun tak tahulah juga sama ada pemandu feri ni perasan ke tak perasan tentang dia ni, just main tumpangkan je. Jadi of course lah selepas ni dia orang ni tahu, of course lah dia orang ni memang rasa takut dan geli lah. That's why lah operasi feri ni dihentikan selepas pukul 10 malam, sebab takut kan tersempat dengan hantu Janet ni. Jadi sebenarnya kan kalau dekat kita generasi zaman ni, atau dekat Semenanjung Malaysia ni, atau dekat Malaysia ni lah, kisah hantu Janet ni memang mungkin tak popular lagi, mungkin sudah dilupakan. Tetapi sebenarnya kan kisah hantu Janet ni terkenal hingga ke luar negara tau. Sebab di Jepun, sebuah komik manga I3 Eyes yang ditulis Yuzo Takada. Sekejap aku tengok nota dulu. Aku ni tengok nota sebab tak boleh ingat. Ya betul lah, Yuzo Takada. Dia pernah menulis sebuah bab yang diilhamkan daripada kisah hantu Janet ni di dalam siri komik manga ni. So dalam bab yang diberi tajuk The Red Rain of Malaysia, betul tak? The Red Rain of Malaysia is mana engkau? Betul lah, The Red Rain of Malaysia, sebanyak 3 jilid. Komik manga ni dalam cerita yang ditulis Yuzo Takada ni, jalan cerita dia diubah sikit lah, mungkin bersesuaian dengan ilustrasi dia sebagai penulis kan, ataupun dengan versi cita rasa orang Jepun. So dalam komik ni kononnya seorang lelaki Jepun yang bekerja dengan benda-benda entiti ni, emotor ni kan, emotor aku tak tahulah. Maksudnya seorang lelaki yang bekerja untuk menangkap makhluk-makhluk halus ni telah dipanggil ke Sarawak untuk menangkap hantu Janet atau roh Janet yang suka mengganggu penduduk sekitar. Macam tu lah kisah lebih kurang. Jadi aku tak sure lah sama ada dia berjaya ke tak berjaya menangkap si hantu Janet ni. Tapi apa yang aku baca daripada artikel kan, majalah manga ni memang popular dan pernah memenangi anugerah Kondanza Manga pada tahun 1993. Dan siri komik manga Ice 3.3 Ice ni yang ditulis Yuzo Takada ni pernah diterbitkan sebanyak 40 jilid, yang termasuk 3 jilid tu yang kisah hantu Janet ni lah.
di antara tahun 1987 sehingga tahun 2002. Lama juga tu ya. So macam tu lah, memang hebat kan kisah hantu Janet ni. Kita Malaysia sendiri je yang tak tahu. Selain daripada tu, bukan saja dalam komik manga yang ditulis orang Jepun ni, bahkan watak hantu Janet ni juga dimasukkan di dalam sebuah permainan online yang dipanggil Ghost Trooper. Ghost Trooper ni adalah macam sebuah game yang mana pemainnya dikehendaki menangkap hantu sebanyak mungkin, dan salah satu hantu yang nak ditangkap tu, watak hantu yang nak kena ditangkap tu dalam cerita ni adalah watak hantu Janet ni. Watak hantu Janet ni macam tu lah, dia dengan payung merah, baju merah, kasut merahnya, memang watak dia kan. Tengok, terkenal tau, sampai keluar negara, sampai masuk dalam permainan. Jadi pesan aku kepada korang, berhati-hatilah ketika memandu pada waktu malam. Jika ada seseorang berdiri di tepi jalan dalam persalinan merah dan minta ditumpangkan, anda kenalah fikir baik-baik.